Assalamualaikum semua. Hai murid-murid. Okey, untuk minggu ni kita akan teruskan lagi pembelajaran bagi subjek sains. Masih lagi dengan tajuk yang sama, kemahiran proses sains. Okey, kalau minggu lepas kita belajar tentang kemahiran meramal, untuk minggu ni kita akan mempelajari tentang kemahiran membuat inference. Okey, kalau nak tahu apa tu membuat inference, jom tengok video ni sampai habis. Okey murid-murid, inilah dia maksud kemahiran membuat inference, iaitu kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Contohnya, apabila kamu melihat sesuatu situasi ataupun kejadian, kamu perlu membuat kesimpulan awal. Mengapakah terjadinya sesuatu situasi atau kejadian tu? Tetapi jangan lupa sebab atau alasan yang kamu nyatakan tu mestilah logik. Logik tu maksudnya boleh diterima akal lah. Okey, tak kisah betul ke salah ke, janji logik ataupun munasabah. Jom kita tengok paparan seterusnya. Okey, dalam erti kata lain, inference tu adalah menyatakan sebab ataupun alasan bagi pemerhatian yang kamu buat. Setiap apa situasi ataupun kejadian yang kamu lihat atau kamu perhatikan, mesti ada sebab dan juga alasan mengapakah ia terjadi. Jadi kalau nak tahu, okey, nak tengok contoh-contoh situasi dan juga macam mana cara nak buat inference, jom kita tengok. Okey murid-murid, inilah dia gambar yang pertama. Okey, berdasarkan gambar ni dapat kita lihat ataupun perhatikan, okey, pokok bunga itu layu. Yang itu yang dapat kita lihat berdasarkan gambar. Jadi bila diminta membuat inference, okey, murid-murid mesti kenal pasti ataupun perlu kenal pasti apakah sebab atau alasan pokok bunga itu menjadi layu. Okey, jadi contoh yang cikgu bagi dekat sini, sebab atau alasan ataupun inference, okey, kepada pemerhatian tadi ialah pokok bunga itu tidak mendapat cahaya matahari. Okey, jadi kesimpulan awal yang kita boleh buat, pokok bunga itu layu kerana tidak mendapat cahaya matahari. Okey, faham murid-murid? Okey, sekarang murid-murid dapat lihat, okey, gambar yang cikgu tunjukkan ni, okey, seekor ikan di dalam balang kaca. Okey, pemerhatian yang dapat kita buat ialah ikan itu hidup. Jadi bila diminta untuk membuat inference, murid-murid mesti okey berfikir secara logik apa sebab ikan itu hidup. Jadi cikgu kat sini cikgu nyatakan inference-nya ialah ikan itu mendapat makanan secukupnya. Jadi kesimpulan awal, okey, ikan itu hidup kerana mendapat makanan secukupnya. Okey, jom kita tengok contoh yang lain pula. Untuk gambar ketiga, okey, kita dapat lihat seorang budak lelaki gemuk di dalam gambar. Jadi pemerhatiannya cikgu nyatakan budak lelaki ini gemuk. Jadi untuk inference, agak-agak kamulah, mengapakah budak lelaki ini gemuk? Kalau cikgu nyatakan dekat sini, budak lelaki ini tidak suka bersenam. Jadi kesimpulan yang cikgu buat, budak lelaki ini gemuk kerana tidak suka bersenam. Ataupun kamu juga boleh nyatakan budak lelaki ini gemuk kerana makan berlebihan. Okey, apa saja sebab atau alasan yang kamu rasa logik dan boleh diterima. Tak ada salah, tak ada betul, asalkan
logik. Alright, ini pula adalah gambar bayi menangis. Jadi pemerhatian yang cikgu buat berdasarkan gambar ini, bayi itu menangis. Dan inference cikgu pula, bayi itu lapar. Kesimpulan awal yang kita boleh buat, bayi itu menangis kerana lapar. Ataupun boleh juga kita nyatakan, bayi itu menangis kerana demam ataupun kerana sakit. Apa-apa je, asalkan sesuai dan juga boleh diterima. Okey, gambar yang terakhir ni, pemerhatian yang cikgu boleh buat ialah seluar yang dijemur itu basah. Macam mana cikgu boleh tahu seluar tu basah? Sebab perasan tak ada gambar titis-titis air tu kan? So kita buat je pemerhatian yang kita rasa logik. Okey, iaitu seluar yang dijemur itu basah. Jadi inference yang cikgu boleh buat, seluar yang dijemur itu terkena hujan. So kesimpulan awalnya ialah seluar yang dijemur itu basah kerana terkena hujan. Logik kan? Sekarang tibalah masa yang kita tunggu-tunggu. Lepas apa yang cikgu dah terangkan, cikgu dah tunjukkan, cikgu dah ajar, sekarang tibalah masa untuk kita uji minda. Okey, murid-murid perlu buat ulang kaji, uji minda kamu lah, sama ada kamu faham ke tak apa yang cikgu dah terangkan sebentar tadi. Okey, ini dia soalan yang pertama. Okey, untuk soalan ni, cikgu kosongkan ruangan inference. Iaitu murid-murid perlu isikan sendiri ruangan inference tu. Okey, jadi cikgu bagi pemerhatian dan juga kesimpulan awal. Jom kita tengok. Pemerhatian yang cikgu nyatakan dekat sini ialah pokok bunga itu mekar. Kamu tengok gambar pun kamu boleh nampak kan, pokok bunga tu hijau, segar, mekar. Lepas tu siap disiram air lagi. Okey. Jadinya kesimpulan awal cikgu nyatakan dekat situ, pokok bunga itu mekar kerana mendapat air secukupnya. Okey, jadi dekat ruangan inference, murid-murid kena jawab sendiri mengapa pokok bunga itu mekar. Okey, cikgu dah bagi petunjuk dah kat bawah tu. Okey, ni soalan kedua. Okey, untuk soalan kedua ni, pemerhatian cikgu kosongkan, inference pun cikgu kosongkan. Cikgu hanya bagi dekat murid-murid kesimpulan awal, iaitu kanak-kanak itu kurus kerana suka bersenam. Bila kamu baca kesimpulan awal ni, sebenarnya kedua-dua jawapan dah ada dah pun dekat situ. Untuk pemerhatian dan juga inference. Jadi apa yang murid-murid kena buat? Mesti kenal pasti. Okey, perlu kenal pasti mana satu pemerhatian dan mana satu inference. Boleh ya? Ini dah dia soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir ni cikgu hanya bagi pemerhatian sahaja. Untuk inference dan juga kesimpulan awal, murid-murid perlu lengkapkan sendiri. Okey, pemerhatian yang cikgu bagi adalah pakaian yang dijemur itu kering. Okey, pakaian yang dijemur itu kering. Nampak tak ada cahaya matahari kan? Ada awan-awan macam tu. Jadi dekat inference, murid-murid kena nyatakanlah mengapakah pakaian yang dijemur itu kering. Jadi kamu kena jawab dekat inference tu. Pakaian yang dijemur itu kering kerana apa? Itu kesimpulan awal dia. Okey. Jadi cuba buat Selamat berjaya.
Okey murid-murid yang cikgu sayangi, nampaknya masa tu cemburu dengan kita. Dah habis dah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat mengingati semua nama bilik-bilik khas yang telah pun kita pelajari sebentar tadi. Kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Bye!